Bayangkan, Anda sedang diselimuti satu rahasia paling tertutup dalam pentadbiran negara. Dan kini Anda akan tahu kenapa kes Farhas senyap, tetapi lawan politik diburu. Perkara ini sebenarnya jauh lebih besar dari yang Anda sangkakan. Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Anda tahu apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat baru-baru ini bukan sahaja satu drama politik semata-mata, tetapi satu surat terbuka kepada rakyat. Bayangkan Anda duduk di situ sebagai penonton langsung, mendengar fisika tegang, pengumuman dibikin tanpa suara yang lemah, dan yang lebih mengejutkan, tiada satu pun tindakan diambil terhadap seorang individu yang dulunya pembantu rapat Perdana Menteri Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak. Anda pasti bertanya, kenapa seperti terlalu subtle, walhal isu ini sepatutnya diseksa dengan siasatan. Sekarang, mari kita rangkumkan cerita ini dari awal sehingga akhir, dengan setiap fakta disiat halus seperti benang merah kontroversi. Suara pertama yang memecahkan kesunyian datang daripada ahli parlimen Besut, Cik Muhammad Zulkifli Jusoh, yang bangun dengan suara kontroversi. Beliau berkata, "Saya nampak Perdana Menteri macam ingin mengejar anak-anak Tun Mahathir dan juga Tun Daim. Tetapi apabila kes Farhas disebut, senyap." Beliau menuduh sikap pilih kasih dalam pentadbiran seolah-olah musuh politik diperangi, tetapi kawan pula dibelah. Ini bukan fitnah, ini adalah kenyataan yang dilontar secara terbuka di Dewan Rakyat semasa perbahasan RMK 13. Persoalannya, kenapa Farhas? Bloomberg pada 26 September tahun lalu melaporkan dakwaan bahwa Anwar Ibrahim campur tangan untuk menghalang SPRM menyiasat Farhas, khususnya pembelian saham dalam Hitech Padu Berhad, sementara banyak agensi tergamam dan tiada tindakan pun diambil. Kemudian muncul kisah Sabah, lebih bencana daripada kebetulan politik. Malaysia Now mendedahkan bahawa syarikat milik Farhas, Bumi Suria Sendirian Berhad, diberi lesen eksplorasi mineral seluas 70,000 hektar, 3 kali ganda keluasan Kuala Lumpur, oleh Sabah Mineral Management SMM yang diketuai oleh Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Seterusnya, suspens pun mula memuncak. Dipertikainya, dipersoalnya, dan malah audio mesyuarat SMM dilaporkan bocor yang menunjukkan sokongan jelas Hajiji kepada Farhas, walaupun Setiausaha Negeri menyatakan kawasan itu terlalu luas. Tetapi inilah yang paling mengejutkan. SMM dan Farhas terus menafikan kesemua dakwaan tersebut, label sebagai fake news, tuntutan surat undang-undang maupun keputusan untuk memfailkan saman terhadap portal itu. Yang lebih mengejutkan, pihak polis pula yang menyiasat portal berita Malaysia Now atas dakwaan membocorkan dokumen sulit dan penggunaan rangkaian tanpa izin di bawah Seksyen 203E Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi, sahabat-sahabat saya semua, mari kita fikirkan, adakah ini perlindungan politik ataupun satu penampilan drama skandal yang dijaga dengan rapi? Anda tahukah mana lebih berbahaya? Kelantangan seseorang untuk menuduh atau keheningan yang terancang daripada pentadbiran? Mungkin Anda rasa seperti ini bukan hanya tentang seorang lelaki yang bernama Farhas, tetapi tentang bagaimana sistem bertindak bila ia datang kepada rakan versus musuh. Jangan terkejut apabila Anda dengar yang ini.
Adakah ini double standard yang berleluasa? Anwar menyerang keluarga Mahathir dan juga Tun Daim, tetapi tidak langsung bersuara tentang bekas pembantunya Farhas. Kenapa media yang diserang dan bukan kesalahan yang didedahkan? Bukankah media adalah pelapor dan bukan pesalah? Dan lebih tragik lagi, apabila mereka yang menyuarakan pembelaan terhadap nyawa anak-anak, seperti contohnya kes Zara Khairina, seolah-olah sengaja terus dilupakan. Sementara isu paling berat dari sudut politik ini disapu pula di bawah tikar. Nah, jadi adakah Anda mahu saya kupas lebih dalam? Mari kita teruskan. Saya mahu Anda berpikir secara mendalam buat sementara. Apabila tuduhan itu dilemparkan ke pentas nasional, Bloomberg, Malaysia Now, Malaysia Kini, adakah kita mahu sistem keadilan yang lebih adil ataupun kita lebih rela melihat ia menjadi alat politik? Dan apa pula makna ini untuk integriti negara? Bila laporan disiarkan, media pula disiasat. Bila individu diserang, dia saman balik. Dan bila skandal dibongkar, semua terus diam. Di manakah nilai ketelusan? Anda pun tahu, ketika jawapan dijawab oleh polis dan bukan oleh institusi integriti seperti SPRM, kita mula merasa ragu. Siapa yang benar-benar mentadbir? Bayangkan, satu dunia politik bergema dengan isu ini dan Anda duduk di rumah memikirkan sesuatu. Anda tahu, hakikatnya tidak semua rahasia kekal rahasia, tetapi tidak semua yang didedahkan akan dihukum. Mari kita bersedia untuk ke penghujung ulasan ini. Soalannya, adakah ini hanya kes Farhas? Ataupun ini adalah pembuka tirai kepada momentum rakyat untuk menuntut accountability? Anda mahu tahu apa yang jadi seterusnya? Saya pun sendiri, kami pun rasa tertanya-tanya. Apakah Majelis Raja-Raja akan turun padang? Apakah SPRM akan mendapat keberanian menyasat orang yang tertinggi? Atau apakah ini akan dibiarkan begitu saja? Jadi, sahabat-sahabat semua, kepada Anda yang sedang menonton ataupun yang masih lagi mendengar ulasan ini sekarang, apakah kerajaan akan terus elegan menjaga diam ataupun rakyat akan paksa mereka bersuara? Coba tinggalkan komen Anda di bawah. Apakah Anda tim keadilan sepertinya tahu ataupun tim senyap kejahatan? Satu soalan, siapakah yang lebih berbahaya? Seorang yang membisu ataupun sebuah kerajaan yang berbisik? Coba kita fikirkan dalam hati dan kepala masing-masing. Baiklah semua, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama sehingga ke penghujung video ulasan pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY. Dan mari kita teruskan bersama-sama mengupas isu-isu panas politik tanah air kita di dalam ulasan yang akan datang. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja untuk video pada kali ini. Terima kasih.